Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam kelas sains hari ini, Okey, eee, kita teruskan pembelajaran kita. Okey, pada minggu-minggu yang lalu, saya dah, memberi sedikit penerangan iaitu tentang kemahiran proses sains. Yang mana kamu telah belajar kemahiran proses sains ni sejak kamu dari tahun 3. Uh, Kemahiran proses sains semua ada berapa? Ada? Ada 12. Jadi kamu dah belajar 6 atau 3 dulu. Dan sebagainya kamu belajar lagi 6 pada tingkatan jauhnya cepatnya. Okay. Pada darjah 4 ni. Okey. Sebelum saya teruskan, mungkin ramai tertanya, Cikgu Khairul hari ni nak ke mana ni? Pakai lain macam ni, macam nak pergi silat ni. Okey. Ini adalah pakaian busana Melayu, busana tradisional bersama dengan tengkolok ataupun namanya tanjak. Kebiasaannya kalau waktu di persekolahan hari Jumaat saya akan mengenakan busana lengkap lah macam ni. Nanti takut kamu pelik pula tiba-tiba ni pahlawan mana datang sekolah section sebelah hari ni. Okay. Nanti jangan kejut pula nanti akan datang bila sekolah dia dibuka. Maklumlah dah cuti lama tiba-tiba nampak perkara ni kat sekolah hari Jumaat je ada perkara ni. Tak. Itu bukan seperti yang ni, itu norma yang kebiasaan pada saya iaitu mengenakan busana. Itu sedikit info untuk kamu lah. Takut nanti bila dah buka sekolah terkejut pula. Ni mana pahlawan pula datang ni. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Tukaskan slide. Okey. Minggu lalu adalah 2-3 hari lepas saya dah ajar tentang kemahiran proses sains yang baki 6 tu. Kemudian saya berhenti di bahagian mengawal pembuli ubah ni. Sebab apa? Sebab kebanyakan murid di bahagian pembuli ubah ni mengalami sedikit kesukaran lah. Kalau yang faham, yang jelas tu bagus. Tapi ada uh, bilangan yang agak ramai lah yang kurang pemahaman mengenai dengan mengawal pembuli ubah. Dia tak tahu yang mana satu pembuli ubah dimalangkan, yang mana satu yang dikatakan pembuli ubah dimanipulasi, yang mana satu yang dikatakan pembuli ubah bergerak balas. Okey, berdasarkan eksperimen gambar eksperimen yang ada di belakang saya ni, okey. Kita tengok yang ni saya dah tunjuk minggu lepas betul tak? Okey. Saya akan terangkan lagi lebih jelas supaya kamu lebih faham. Okay. Di sini diberi contoh iaitu Faris dan Melan sedang menjalankan penyiasatan iaitu nak lihat kadar pertumbuhan pokok. Jadi mereka buat penyiasatan. Dalam penyiasatan tersebut mereka mengawal pembuli ubah iaitu nak tengok kalau buat ini apa berlaku kepada pokok ini. Dia mempengaruhi keputusan akhir dalam penyiasatan tersebut. Jadi Faris dan Melan buat eksperimen iaitu dia ambil pohon pokok yang sama, sejenis pokok diletakkan dalam pasu, 2 pasu. Okay. Satu tengok rujuk pada Faris dulu. Okay. Faris meletakkan pokoknya di tepi tingkap dan dia siram air sebanyak berapa? 100 ml. Tapi berapa kali kekerapannya? 1 kali seminggu. Manakala Melan pula dia tak letak kat tepi tingkap, dia letak dalam almari. Air sama 100 ml. Cuma kadar kekerapannya itu ialah 3 kali seminggu. Mereka pun buat tunggu lebih kurang sebulan lepas tu mereka tengok hasil apa yang berlaku pada pokok tersebut. Didapati pokok Faris lebih besar berbanding pokok Melan. Tetapi ada tetapi sebab apa? Tetapi penyiasatan itu tidak adil. Sebab apa tak adil? Ada terdapat 2 manipulasi kat situ. Terdapat 2 pembuli ubah yang akan menjejaskan keputusan. Maksudnya tak adil. Jadi apakah yang pembuli ubah yang dimanipulasi? Okey, saya akan terangkan berdasarkan
penyataan dan rajah di belakang saya ni. Okey. Kita rujuk pemboleh ubah yang dimalakkan dulu. Okey. Kita tengok yang mana yang dimalakkan. Okay. Yang dimalakkan dekat sini ialah yang dimaksudkan dimalakkan ialah pemboleh ubah yang sama. Faham tak? Cikgu tak faham. Okey, baiklah. Okey, yang sama dekat sini ialah bermaksud daripada awal eksperimen sampai habis eksperimen, daripada awal penyiasatan sehingga habis penyiasatan, item ataupun perkara itu kekal, tak berubah. Okey, berdasarkan penyataan dekat belakang ni, apa yang kekal? Sama je daripada awal, tak ada penambahan, tak ada pengurangan. Dia sama je. Dari awal sampai habis. Apa dia? Yang pertama, jenis pokok. Mungkin dia pernah pakai pokok cili. Jadi dulu pakai pokok cili. Jadi pokok yang lain-lain. Sebab sifat pokok, dia berlainan jenis ni, dia lain dia punya ni kadar pertumbuhannya. Ni jenis pokok. Yang kedua, cikgu ada dua pun boleh ubah. Ya, ada dua. Tadi cikgu kata tak boleh guna dua. Nanti dulu satu-satu lah. Satu-satu. Saya akan terangkan dengan jelas. Okay. Lagi satu pun boleh ubah yang dimanakan yang terdapat di dalam penyiasatan antara Faris dan Melan buat ni ialah apa? Ya, kadar air yang digunakan untuk menyiram. Berapa ml? 100 ml. Faris guna 1 ml, Melan pun guna 1 ml. Jelas? Okey. Yang mana kita nak guna pakai bila kita buat penyiasatan? Sebab dekat sini ada dua pemboleh ubah yang sama. Okey. Bergantung kepada apa tujuan penyiasatan yang kita buat. Okay. Berdasarkan penyiasatan ini, walaupun tak ada tajuk, kita dapat agak, ini nak tengok kadar pertumbuhan pokok. Nak tengok kadar pertumbuhan pokok. Jadi kita dapat agak, kalau kadar pertumbuhan pokok, mesti kita nak tengok air. Air yang disiram tu. Jadi kita guna pakai air. Pemboleh ubah yang dimalakkan air. Maksudnya daripada awal penyiasatan sampai habis penyiasatan tu sama je. 1 ml. Faris guna 1 ml. Melan pun guna 100 ml. Ada soalan benarnya, cikgu kenapa tak guna pokok? Sebab jenis pokok mungkin sama. Tapi mungkin masa nak tanam tu masa yang berlainan. Mungkin pokok Faris tanam sehari sebelum. Mungkin pokok Melan tanam hari yang selepas. Jadi agak kita tak boleh nak dapat, masih lagi tak dapat keputusan adil. Tak. Jadi kita guna pemboleh ubah yang dimalakkan yang paling tepat, yang paling sesuai ialah kita guna kuantiti air yang disiram. Itu 1 ml. Adil. Guna bika tu, timbang tu 1 ml. Faris 1 ml, Melan pun 100 ml. Jelas, itu pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, manakala pemboleh ubah yang kita manipulasi. Maksud pemboleh ubah yang dimanipulasi ni, yang kita tambah, yang kita tukar, yang kita adakan, ataupun yang kita buang. Faham tak? Tak faham? Okey, di sini saya jelaskan. Okey. Apa yang membezakan dalam penyiasatan Faris dan Melan ni? Yang tak sama mereka buat. Ya, Melan letak pokok di tepi tingkap. Manakala Faris letak pokok di tepi tingkap. Melan pula letak pokok kat mana? Melan letak pokok di dalam almari. Nampak? Itu cikgu, ya, beza tempat. Ya, beza tempat tu tak sama. Itu yang kita manipulasi. Kedudukan pokok tu tak sama. Ada lagi tak yang kita manipulate? Cuba baca betul, tengok betul-betul. Ya, iaitu kadar bilangan siraman. Melan siram 3 kali seminggu. Faris pula siram seminggu sekali. Itu yang dikatakan penyiasatan ni tak adil. Sebab apa? Terdapat dua manipulasi dekat situ. Jadi, mana adil macam tu? Walaupun Faris letak tepi tingkap, tapi dia siram air sehari sekali. Cikgu tak cukup. Patut kena lebih. Ya, tapi kelebihan dia apa? Ada cahaya matahari. Manakala Melan pula, walaupun 3 kali seminggu dia siram air cukup.
Tapi apa yang mempengaruhi tumbuhan pokok tu? Ya, tiada cahaya matahari. Tumbuhan perlukan cahaya matahari untuk memastikan dia hidup subur. Nampak? Dekat situ dah tak ada uh, keadilan untuk kita nak tengok keputusan yang tepat, lebih tepat. Jadi jelas itu mengawal pembuli ubah di manipulasi yang tak sama. Manakala pembuli ubah yang bergerak balas ialah hasil ataupun yang kita perhatikan pada akhir penyiasatan. Apa yang kita nak tengok sebenarnya? Macam situasi yang dilalui oleh Faris dan Melanie ialah kita nak tengok kadar tumbuh saran pokok, iaitu bilangan daun, tinggi ke tak tinggi pokok tersebut. Itu hasil dia. Lepas bila? Lepas 1 bulan. Jadi penyiasatan tu tak berjaya ke tidak? Tak berjaya lah. Sebab apa? Sebab keputusan dia dipengaruhi oleh manipulasi yang tidak seimbang. Manipulasi yang tidak seimbang. Kalau manipulate, janganlah sampai 2 manipulasi, 3 manipulasi. Jadi keputusan tu akan dipengaruhi. Jadi cikgu dia pun nasihatkan, okey, bagi mendapat penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan hanya satu pun boleh ubah saja diubah dalam sesuatu eksperimen. Jadi tak boleh guna 2. Jadi mereka ambil keputusan macam ni lah cikgu. Kedudukan pokok kita letak di tempat yang sama, iaitu tepi tikap, tapi yang kita ubah hanya apa? Hanya apa? Ya, kuantiti air. Kuantiti ke? Bukan kuantiti. Kuantiti tak sama. 1 ml. Apa yang diubah? Ya, iaitu kadar siraman. Faris tetap siram seminggu sekali je. Manakala Melan siram 3 kali seminggu. Jadi selepas sebulan hasilnya barulah dapat. Tengok pokok Melan hidup subur dan lebih besar, manakala pokok Faris tumbuh juga, tapi kadar bilangan daunnya mungkin kurang. Ketinggian pokok pun mungkin kurang. Sebab apa? Sebab dipengaruhi oleh kadar kekerapan siraman tu. Nampak? Jadi ketiga-tiga pembuli ubah ni dia saling berkaitan. Nanti ada di persoalan seterusnya akan menjawab, kenapa benda ni berkaitan? Ya. Dalam satu kita buat eksperimen 12 KPS ni sentiasa saling berkaitan. Ada kaitan, ini kat sini. Ini persoalan dia, ini jawapan dia kat sini. Kita tengok tentang pembuli ubah ni jelas tak? Kalau tak kurang jelas lagi, tolong take note, nyatakan dekat mana cikgu, dekat mana yang kamu tak faham. Sebab saya perlu memberi kefahaman yang jelas mengenai mengawal pembuli ubah ni. Sebab saya dapati dalam kemahiran proses sains ni, KPS ni, bahagian ini yang agak orang kata sukar jugalah murid nak faham. Yang lain tu ada yang faham, tak faham juga. Tapi dekat sini, kalau sini pun dah sangkut, dekat lain apatah lagi pula. Okey, kita tengok seterusnya. Mana saya punya cursor. Okey dah. Okey, ini sama juga, iaitu okey. Sekarang ni saya nak uji kamu, nak tahu. Jadi kamu buku catatan ataupun buku nota. Okey, berdasarkan dia dah buat eksperimen. Dia dah jalankan berdasarkan gambar kereta dekat atas sana tu. Okey, sebelah mana tangan saya dia hilang. Keluar frame. Okey, sebelah sana tu. Okey. Kemudian dia bagi dah jadual. Jadual tu apa dia? Ya, mentafsir data. Berkomunikasi. Semua ni kaedah berkomunikasi ni. Okey. Data dah ada. Iaitu dia buat satu eksperimen, iaitu nak tengok jauh dan dekat. Macam mana dia buat eksperimen ni? Dia ambil satu kereta mainan, dia ambil penutup wayar tu jadikan landasan supaya kereta mainan tu tak bergerak ke tempat lain. Jadi gerakan dia sama. Okay, dia buat eksperimen, dah buat, dia pun catat. Inilah hasil dia. Yang bergerak balas tu dapat. Okay. Dalam gambar rajah yang saya paparkan ni, apakah pembuli ubah yang dimalarkan? Cuba nyatakan apakah pembuli ubah yang dimalarkan. Yang sama daripada awal eksperimen sehingga eksperimen. Akhir eksperimen. Apa dia?
Ya, iaitu jenis kereta mainan yang digunakan. Ada dia guna kereta lain-lain ke? Tak kan? Kereta warna merah, jenama Hot Wheels lah contoh. Daripada awal eksperimen sampai habis eksperimen. Awal penyiasatan hingga akhir penyiasatan. Kereta yang sama. Dia tak tukar kereta hak beli dekat apa kedai RM2 ke kedai Eko ke tak. Dia pakai kereta yang sama. Ada murid jawab, cikgu kenapa tak sebut penutup wayar? Penutup wayar pun daripada awal sampai habis eksperimen. Sebab apa? Sebab kita bukan nak uji penutup wayar. Betul tak? Kita nak uji jarak. Betul tak? Kita nak uji jarak kita mainan tu. Kita bukan nak uji penutup wayar. Jadi, yang dimulakan yang paling tepat, paling relate ialah iaitu jenis kereta mainan. Okey. Pemboleh ubah yang kita manipulasi. Perhatikan yang mana satu pemboleh ubah yang dimanipulasi. Mana satu? Jarak ke ketinggian? Yang mana kita ubah yang tak sama. Awal eksperimen macam ni. Apa dia? Ya. Iaitu ketinggian bilangan buku yang digunakan. Awal eksperimen berapa? 1. Kemudian dia tindan jadi 2. Kemudian dia tindan jadi 3. Okay, sebab apa saya kata itu yang dimanipulasi? Sebab setiap kali dia manipulasi, dia manipulate, dia ubah, dia tukar, dia tambah, apa berlaku kepada yang bergerak balas? Cikgu, yang bergerak balas mana? Ya dah tentulah yang bergerak balas ialah jarak kereta mainan yang kita ukur dalam unit cm. Nampak? Satu buku, berapa jarak dia? 5 cm. Kita guna 2 buku. Berapa jarak yang kita dapat? 10 cm. Kita guna 3 buku. Berapa jarak yang kita dapat? 15 cm. Jadi jelas jadi bila kita guna yang kita manipulasi ni, ia mempengaruhi apa yang bergerak balas. Nampak? Kamu dah semakin faham. Oh, macam ni juga ya. Ya. Okay. Saya akan paparkan beberapa keputusan penyiasatan untuk kamu mahirkan lagi. Yang apa yang dimaksudkan dengan mengawal pemboleh ubah. Okay, sebelum tu kita tengok membuat hipotesis. Sebab apa saya terangkan membuat hipotesis ni? Selepas daripada saya terang dengan jelas apa dia yang dimaksudkan dengan mengawal pemboleh ubah. Okay. Membuat hipotesis adalah membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah. Nampak? Dia mesti ada kaitan. Hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Kan tadi saya dah sebut. Dalam KPS, pemboleh ubah, dalam KPS tu, setiap item, setiap perkara tu, dia ada kaitan antara satu sama lain. Tambah-tambah lagi tentang mengawal pemboleh ubah. Kalau kamu sangkut dekat mengawal pemboleh ubah, maka dekat bahagian lain kamu akan sangkut juga. Tak boleh jawab. Tak tahu macam mana nak buat. Sebab tu saya terangkan mengawal pemboleh ubah ni dengan lebih jelas, dengan lebih teliti, supaya kamu dapat membuat hipotesis berdasarkan pemboleh ubah yang kamu dah buat tadi. Okey. Saya akan terangkan. Okay. Membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji dengan hubungan. Perkataan hubungan tu, relate. Bahasa Inggeris minta maaf saya guna ni, walaupun kamu bukan pelajar DIP, tapi saya nak bagi penjelasan ni, relate yang saling kaitan. Nanti kamu tak macam apa cikgu ni, punya bahasa Melayu lah. Okay. Yang ada kaitan, ada hubungan antara pemboleh ubah. Berbalik kepada rajah yang jarak kereta mainan tu. Okay. Perhatikan yang kita manipulasi dengan yang bergerak balas. Cuba kamu perhatikan apa yang berlaku sebenarnya. Ya, ketinggian buku tu mempengaruhi apa dia? Jarak kereta mainan tersebut bergerak. Ada kaitan tak? Ya, ada kaitan kan? Ya. Bila buku tu makin tinggi, apa berlaku pada jarak? Apa berlaku pada jarak? Jarak tu makin jauh. Jadi, semakin tinggi bilangan buku, apa berlaku? Semakin jauh
jarak kereta mainan tersebut. Betul tak? Ada kaitan tak? Ya, saling berkaitan, saling berhubungan. Tinggi buku, jarak kereta mainan pun dipengaruhi. Dah makin pening kepala balik tu. Okey, tak apa. Tak apa, nanti untuk slide yang akan datang saya akan tunjukkan lagi beberapa contoh supaya kamu dapat mahirkan. Tadi dah pening nak cikgu, kembali ubah ni. Tak apa, jangan pening-pening. Tak tahu tanya. Malu cikgu, jangan malu. Belajar ni kita kena sentiasa bertanya. Jadi setiap kali cikgu tanya, faham tak? Diam je. Jadi cikgu andalkan kamu faham lah. Tak faham terus tanya. Angkat tangan, jangan takut. Saya bukan makan orang, saya makan nasi. Walaupun saya gaya macam pahlawan ni, nampak gagah kuat perkasa ni, saya tak makan orang, saya makan nasi. Tanya je. Takut cikgu marah? Saya tak marah lah kalau pertanyaan tu yang relate dengan pembelajaran. Jangan tanya. Bukan, betul tak? Okey. Mana saya punya cursor tadi? Okey. Baik, posisi. Ini dia bagi contoh kedua. Dia bagi contoh kedua. Berdasarkan inilah. Melan dengan Farid buat eksperimen. Buat nak nyatakan hipotesis ni. Okay, dia buat eksperimen iaitu ambil 3 bikar kadar gula yang sama. Okay. Tapi dia nak tengok dia punya kadar kacau adukan kacau. Contohnya bikar bikar A dia kacau sekali je. Okay. Masa untuk gula melarut, dia biar tengok kacau sekali je. 10 minit. Bikar B pula, dia kacau 3 kali. 1, 2, 3. Apa berlaku dengan yang kita perhatikan pembeli buah yang bergerak malas? Ya. 5 minit je gula tu nak dissolve, nak larut. Bikar C, dia buat 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa minit? Lagi cepat je 2 minit. Jadi, nampak hubungan antara pembuli ubah yang manipulasi dengan pembuli ubah yang bergerak balas. Ada kaitan tak? Ada kaitan. Jadi, semakin bertambah bilangan adukan, maksudnya mula-mula aduk tadi 1 je. Aduk 3, aduk 6, berapa? Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa yang dia ambil untuk gula melarut sepenuhnya. Nampak? Oh, cikgu dah makin nampak je. Okey, bagus. Kalau saya tanya cikgu, ni murid, apa pembeli ubah yang dimalakkan daripada awal eksperimen ni sampai eksperimen? Yang berdasarkan yang Melan dengan Farid ni buat. Apa yang sama? Oh, sama bikar cikgu. Kita kan nak tengok bikar. Air cikgu. Ya, air. Selain air? Gula cikgu. Ya, gula. Kadar gula tu, 1 sudu setiap satu. Nak lebih akurat, timbang. Sebab apa? Sudu ni kadang bila kita cedok, yang ni cedok lebih bukit, yang ni cedok separuh bukit, yang ni cedok sama je. Tak? Nak lebih akurat, kita timbang 1 gram, 1 gram, 1 gram. Jadi, boleh pakai tak gula? Tak boleh pakai sebab apa? Sebab nanti dapat keputusan tak adil. Betul tak? Sebab apa tak adil? Cikgu, bikar A cedok. Tadi kawan saya cedok ni bukit tu, penuh. Yang bikar C ni, sama je. Dia ikut mak dia je, jimat. Sama. Jadi dapat keputusan adil tak? Tak dapat keputusan adil. Jadi yang lebih adil, yang lebih tepat ialah air. Sebab apa? Bikar ada ni, ada sukatan tu. Tuang air 1 ml cukup ngam. Okey Okey. Jelas Nampak? Sebab apa saya kata tak nak pakailah yang dimalakkan tu ialah kuantiti gula. Sebab apa? Sebab gula tu dicedok dengan sudu. Walaupun kita nak uji kadar ni larutan gula tu, tapi susah. Sebab apa? Bikar A mungkin gula dia lebih, bikar C gula sikit. Melainkan kita guna penimbang. Bikar A timbang 100 gram, okey. Bikar B tak gula atas penimbang 1 gram. Bikar C timbang 1 gram, boleh pakai. Kan saya dah pesan untuk mendapatkan hasil penyiasatan yang lebih adil dan tepat, manipulasi
kalau boleh janganlah lebih ataupun dipengaruhi oleh ketidakadilan. Tak? Jadi yang paling sesuai kita boleh guna pakai ialah kuantiti air. Setiap bikar 100 ml. Sebab apa? Di bikar tu dah ada penyukat. Senang. Nampak? Okay, pembuluh ubah yang dimanipulasi, kamu dah tahu berdasarkan ni. Jadual tadi. Jadual. Yang kita manipulasi apa dia? Apa manipulasi? Yang kita tambah, yang kita tukar, yang kita adakan. Yang mendapat memberi keputusan. Yang memberi berat belas. Apa dia? Ya, iaitu kadar adukan tadi. Jelas? Dan yang bergerak balas ialah masa yang nak ambil. Dari situ kita boleh buat hipotesis dah. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa yang diambil untuk gula melarut sepenuhnya. Mengumpul dan mencaksir data. Okay. Jelas? Okay, kita tengok contoh lain. Untuk memahirkan kamu dengan mengawal pembuluh ubah ni dengan lebih tepat dan lebih jelas. Sebab akan datang untuk topik-topik yang akan kamu akan belajar, penyiasatan akan banyak diadakan. Jadi setiap kali bila ditanya, okay, apakah pembuluh ubah? Kamu dah dapat jawab. Di samping itu jangan lupa KPS-KPS yang lain. Seperti membuat inference, seperti meramal. Sebab setiap elemen dalam KPS itu saling berkaitan dan memainkan peranan. Macam ni, mentaksir data ni, dia bagi data lah ni. So, kamu tengok, okay, tengok data yang dipamerkan. Data ni pamer tentang bilangan haiwan mengikut tahun. Nampak? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk carta palang. Tengok carta palang ni. Dia bagi carta palang. Pak CY ke S di mana satu? Ni kena rujuk pada ni. Saya pun dah ingat lupa ni. Okay. Yang menegak tu lah. Yang menegak tu, dia letak bilangan haiwan. Manakala yang berdata tu ialah tahun. Tengok pola graf tu pula. Oh, dia menaik, cikgu. Pada 20 tahun, kadar bilangan haiwan 30. Manakala 40 tahun, kadar bilangan haiwan meningkat 40. Dan seterusnya. Okay. Berdasarkan data yang dipamerkan ini, nyatakan pembuluh ubah. Cikgu, kenapa lain? Saya nak bagi kamu faham. Okay, apa yang diperhatikan tu PB. Nampak PB? Yang bergerak balas. Pembuluh ubah bergerak balas. Alah, saya lupa lah nak padam yang tu dengan TC ni. Sebab ada kelas yang saya ajar guna DLP, Dual Language Program. Bukan kelas kamu lah, kelas lain-lain lah. Bukan di sekolah kita, sekolah lain kot. Ambil guna pakai ni. Okay. Yang dipastikan tu ialah pembuluh ubah bergerak balas. Manakala pembuluh apa yang diubah tu dah tahu dah. Yang mana? Okey, berdasarkan data yang dipamerkan ni, apakah pembuluh ubah? Kita tengok satu dulu yang kita perhatikan, yang kita nak tengok yang bergerak balas. Bilangan haiwan. Nampak tu? Bilangan haiwan. Cikgu tak faham cikgu. Okey, tunjuk dua-dua lah. Apa yang kita ubah? Tahun. Cikgu, tahun kita boleh ubah ke? Tahun tetap tahun cikgu, mana boleh ubah? Kita bukan tengok tahun tu. Kita tengok kadar tahun tu. Iaitu tempoh tahun. Sorry, bukan kadar tempoh. Contoh, okey. Macam ni lah. Okay. Mungkin bilangan haiwan ni 20 tahun dulu. 20 tahun 20 tahun akan datang. Ni anggaran lah contoh. Susah juga nanti kita tengok contoh yang lain. Okey. Okey, macam ni. Tempoh masa pengaruhan dan masa tahun. Okey, setiap hari. Sekarang ni COVID. Betul tak? COVID-19. Okey. Semalam kes banyak ni. Kes kan contoh 1,800. Hari ni kes jadi 2,800. Nampak? Okey. Tempoh tu semalam dengan hari ni. Begini juga tempoh tahun. 20, 40, 60, 80. Kalau saya kata, okey, saya nak tengok 60 tahun akan datang. Apa berlaku? 60 tahun akan datang, cikgu. Bilangan haiwan akan jadi 50. Kalau 1 tahun akan datang, 1 tahun akan datang, bilangan haiwan akan jadi 70. Nampak?
Oh, kita tengok tempoh tahun. Ya. Tahun tu sama ke? Tak, tak sama. 20 tahun dulu, 40 tahun dulu, 60 tahun dulu, 80 tahun dulu, 1 tahun. Tak. Kita tengok. Dan apa yang perhatikan bilangan haiwan. Contoh yang sunyi. Pemerhatian. Okey, ini sekarang ni keputusan dah dapat. Data dah dapat. Okey. Dia buat penyiasatan tengok bilangan burung pipit dengan bilangan belalang. Kenapa banyak salah ejaan ni? Aduh. Okey. Dia buat jadual. Okey, bilangan burung pipit 2, 4, 6, 8. Bilangan belalang 50, 40, 30, 20. Okey, nyatakan pembuli ubah. Yang diperhatikan bilangan belalang. Pembuli ubah yang diubah, ya, bilangan burung pipit. Tengok macam mana? Okey, tengok jadual tu. Okey, yang bilangan burung pipit tu masa 2 ekor. Bilangan belalang berapa? Ada berapa? Ada 50. Tambah burung pipit jadi 4. Bilangan belalang tinggal berapa? 40. Makin berkurang. Bilangan burung pipit jadi 6. Bilangan belalang pun makin kurang. Nampak? Yang kita manipulasi ialah apa? Ya, bilangan burung pipit. Yang bergerak balas bilangan belalang. Okay, saya pasal cepat. Okey. Ini ketinggian pokok. Tengok, perhatikan betul-betul. Yang mana satu kita nak tengok, yang mana satu yang kita manipulasi. Nampak? Faham Okey. Ini. Cepat jawab. Tulis dulu. Tulis dulu. Catat dulu. Siapa salah nanti kena mahirkan ni? Mana satu ni? Cikgu tak sempat saya, tak apa. Nanti bila kelas bersemuka nanti, saya akan bagi contoh-contoh lain. Tapi kita tak boleh tumpu yang ni saja sebab kita kena kejar juga topik-topik yang sepatutnya kamu belajar. Kamu kena belajar tentang manusia, nanti belajar tentang... Tapi di samping itu, dalam apa yang kamu belajar tu, nanti akan ada penyiasatan-penyiasatan yang kita akan guna pakai KPS ni. Jelas Okey. Okey, sebelum saya pun lupa nak ingatkan, jangan kita terlalu tumpu dekat mengawal pembuli ubah sebab nanti ada bahagian yang perlu kamu kuasai juga. Yang ada kaitan dengan pembuli ubah. Jadi macam tadi lah, hipotesis tak? Okey, sekarang ni tengok contoh ni. Tahun 1998, tahun 2000, tahun 2002, 2004, 2006. Okey, bilangan orang hutan 100, 90, 80, 70. 2006 kosong. Sebab apa kosong? Okey, nanti saya akan terangkan sebab apa. Okey. Mula-mula yang diperhatikan dulu. Ya, bilangan orang hutan. Bilangan orang hutan. Yang kita manipulasi, yang kita ubah. Bilangan tahun. Kita tengok tempoh tahun tu, perhubungan ruang dan masa. Ingat perhubungan ruang dan masa. Okey. Sekarang ni nak relate mengawal pembuli ubah ni dengan KPS yang lain. Ada 3 dekat situ. Cikgu, saya dah lupa apa dia ni. Jangan lupa. Okey, hipotesis. Apa dia hipotesis? Melihat hubungan antara pembuli ubah. Saya minum air. Alhamdulillah. Okey. Melihat hubungan antara pembuli ubah. Okay. Pembuli ubah bergerak palas dengan pembuli ubah yang dimanipulasi. Tengok. Buat hipotesis. Semakin. Jangan lupa perkataan semakin. Semakin apa? Ya, apa yang kita manipulasi kat sini? Hubungan ruang dan masa, betul tak? Tahun Semakin bertambah tahun, apa berlaku? Semakin berkurangan. Semakin apa? Semakin berkurangan bilangan orang hutan. Ya. Semakin bertambah bilangan tahun, semakin kurang bilangan orang hutan. Nampak? Boleh jelas?
Tulis catat Dah nampak tak apa, nanti saya akan bagi lagi. Okay, inference. Cikgu dah lupa lah inference. Apa dia kelas inference? Apa dia inference? Dah lupa dah. Nak bagi mudah senang faham lah. Sebab. Nak bagi faham. Bahasa mudah sebab. Bahasa mudah. Okay. Sebab apa bilangan orang hutan tu makin berkurang? Bagilah sebab. Tak spesifik betul tak? Okay. Kamu ketahu orang hutan ditangkap cikgu. Orang hutan diburu untuk diambil kulit. Tulis je. Apa sebab kamu tulis je. Setiap orang ada pandangan berbeza. Inference yang berbeza. Penerbangan hutan cikgu. Penerokan hutan. Tulis je. Itu inference. Inference adalah berdasarkan penyataan umum. Penyataan umum. Saya rujuk nota balik. Saya tak ada kat sini. Tak nota saya tak ada. Okay, ramalkan. Ni. Ramalkan. Membuat ramalan. Dalam KPI ada kan? Ya. Tahun 2006 tak ada. Bilangan orang hutan tu tak dinyatakan. Ramalkan. Berapakah bilangan orang hutan pada tahun 2006? Macam mana kita nak ramalkan ni? Ramalan tak semestinya betul. Tapi kita mesti berdasarkan data. Mestilah buat ramalan yang logik akal. Yang logik, yang diterima pakai. Betul tak? Okey. Macam mana nak ni? Kita nak buat ramalan yang bilangan orang hutan pada 2006 tu. Okey. Tengok kadar ataupun pola pengurangan yang berlaku. Okey. Tengok daripada tahun 98, 2000, 2002 dan 2004. Macam mana pola pengurangan tersebut? Ya, setiap pengurangan mengurangi 10. 100, 90, 80, 70. Jadi, ramalan yang kita boleh buat ialah dekat sini. Bilangan orang hutan pada 2006 ialah berapa? 60 ekor. Ekor lah Patut ada kurungan ni. Nyatakan apakah yang kita nak dihitung tu. 60. Bilangan orang hutan 60. Ramalan pada tahun 2006 bilangan orang hutan ialah 60. Okey, kelas. Ini adalah sebahagian KPM. Bukan sebahagian, adalah lengkap dah penuh dah. Cuma mungkin ada yang bahagian-bahagian KPM yang kamu kurang mahir lagi, tak faham lagi, tak apa. Di kelas akan datang, insyaAllah pada minggu akan datang, kita akan mula bersemuka. Jadi kita akan boleh kenal. Sebelum ni kita kenal dalam dunia maya aja. Kamu tengok, ini cikgu Khairul pakai uniform, ini cikgu Khairul pakai baju batik, ini cikgu Khairul pakai macam nak bersilat. Lepas ni boleh tengok, oh cikgu Khairul ni gemuk rupanya, pendek je. Pulanglah pada kamu. Itu penilaian masing-masing, betul tak? Tapi pada masa tu gunakan peluang dan ruang untuk belajar dengan lebih baik lah. Lebih yang kata berinteraksi. Tanya je, tak faham tanya. Jangan malu, jangan segan. Jangan takut, saya makan nasi bukan makan orang. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga bertemu lagi di masa akan datang. Jaga diri baik-baik. Walaupun dah ada vaksin, kamu tengok berita vaksin dah ada, tapi kita masih perlu mengekalkan, menjaga SOP, mengekalkan jarak. Jangan berada di tempat sempit, jangan keluar untuk pasal. Sentiasa cuci tangan, sentiasa pakai penutup hidung dan mulut, Okey, jaga diri baik-baik. Kalau anda kata minggu akan datang kamu akan datang ke sekolah, tengok keadaan diri kamu. Kalau kamu tak sihat, demam-demam, ada gejala tu, tak perlu datanglah. Berehat saja di rumah. Jangan kita sebar luaskan kesihatan sihat kamu tu kepada kawan-kawan yang lain. Jaga diri kita, jaga kita. Okey, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.